Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi suka saya nak jadikan perbahasan kita, hadirin dan hadirat, dengan satu topik yang dekat dengan kita, satu tajuk perbahasan yang boleh kita amalkan dalam kehidupan sehari-harian, iaitu hukum hakam berkaitan kehadiran kita ke masjid. Hukum hakam berkaitan kehadiran kita ini ke masjid. Kerana sebagai seorang Muslim, tak kira lelaki atau perempuan, lebih-lebih lagi orang lelaki, orang lelaki ini memang dituntut untuk sentiasa hadir ke masjid. Sebab itu di dalam hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada riwayat yang menceritakan hal ini, yang mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu. 7 golongan yang mendapat naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan daripada Allah semata. Yang pertamanya adalah Al-Imamul Adil, Al-Imam Al-Adil, iaitu pemerintah atau pemimpin yang adil. Yang keduanya adalah Syabun Nasha'a fi ibadatillah, anak muda yang membesar dalam ibadat kepada Allah. Dan yang ketiga ini yang kita nak jadikan sebagai sandaran kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, seorang lelaki yang mana hatinya melekat dengan masjid. Seorang lelaki yang mana hatinya melekat dengan masjid. Hadirin sidang jemaah. Dan Nabi kata, wa rajulani tahabbani fillah, 2 orang lelaki yang saling berkasih sayang kerana Allah. Mereka bertemu kerana Allah, berpisah pun kerana Allah. Yang kelima, wa rajulun da'athum ra'ah zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, seorang lelaki yang diajak berzina, na'udzubillah min dzalik, oleh seorang wanita yang mana wanita itu mempunyai kedudukan yang hebat, kecantikan paras rupa. Lalu lelaki ini menolak ajakan tersebut dengan katanya, aku takut kepada Allah. Dan yang keenam, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, seorang lelaki yang bersedekah dengan satu sedekah yang dia sembunyikan sehingga tangan kiri pun tak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Dan yang ketujuh, wa rajulun zakarallaha khalian fa fadat ainah, seorang lelaki yang mengingati Allah ketika dia duduk bersendirian, lalu berlinanganlah air matanya. Menangis dia ketika bersendirian ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang ketiga tadi adalah anjuran dan galakan kepada orang lelaki, wa rajulun mu'allakun qalbuhu bil masajid, seorang lelaki yang jantung hatinya melekat dengan masjid. Hadirin dan hadirat. Jadi sebab itu anjuran dan tuntutan hadir ke masjid ini utamanya adalah untuk orang lelaki. Hadirin dan hadirat. Dan bahasa yang digunakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah bahasa yang sangat tepat, kerana Nabi kita ini mengikat kehadiran seseorang itu ke masjid atas faktor hatinya melekat. Atas faktor hatinya melekat. Kenapa kita kata istilah ikat dengan hati ni adalah istilah yang paling tepat, yang paling baik? Sebabnya begini, hadirin dan hadirat. Kadang orang kita ini, dia hadir ke masjid ada faktor-faktor tertentu. Contoh, dia hadir ke masjid kerana melihat kepada faktor tempat tinggal. Kalau rumah dia dekat dengan masjid, dia pergi masjid. Tapi kalau dia balik kampung, katalah rumah mak dia atau rumah mak mentua dia jauh daripada masjid, dia tak pergi masjid, kerana dia mengikat kehadiran ke masjid atas faktor tempat tinggal. Dekat pergi, jauh tak pergi. Tapi orang yang hati dia melekat dengan masjid,
Dekat pun dia pergi, jauh pun dia pergi, kerana yang melekat bukannya tempat yang melekat hati. Hadirin sidang jemaah, sebab itu Nabi guna bahasa hati melekat dengan masjid. Dan kalau tuan-tuan perhatikan, ada sebahagian orang kita ini, dia nak pergi mengerjakan ibadah umrah sebagai contoh. Umrah ni kalau kita ambil dengan syarikat agensi tertentu, hadirin dan hadirat, dia akan ada beberapa package, betul atau tidak. Dia ada package, kadang package A ke, package B ke, package C ke, dengan apa nama dia lah. Dan biasanya package yang paling mahal harganya, sebab apa agak-agak? Mestilah hotel dekat dengan masjid. Hotel mesti dekat dengan Masjidil Haram atau dekat dengan Masjid Nabi SAW. Kalau hotel tu 50 meter dengan Masjidil Haram, harga dia mesti tinggi lagi, hadirin dan hadirat, berbanding dengan yang 200 meter, yang 2-3 kilo daripada masjid. Jadi poinnya dekat sini, kadang ada sebahagian orang kita bila dia berbincang sesama suami isteri, dia kata kita nak ambil package yang mana satu ni nak pergi umrah. Mereka pun bahas, yang isteri kata bang kita ambil package yang paling tinggi lah. Dia kata kita pergi umrah ni bukan selalu, dia kata jarang-jarang dapat pergi umrah. Jadi apa kata kita ambil package yang mahal sekali, contoh dekat dengan masjid, boleh solat 5 waktu dalam Masjidil Haram, dia kata begitu. Jadi dia pun dapatlah satu hotel yang betul dekat sebab dia ambil package yang paling mahal. Tengok-tengok bila sampai ke hotel, dia kata Allah, cantiknya hotel ni, dia kata selesanya hotel ni, tilamnya begitu gebu, katilnya begitu besar, airconnya begitu sejuk, tandas begitu luas. Dan satu benda yang menarik yang dia dapati adalah dalam bilik hotel tu ada speaker bersambung dengan Masjidil Haram, hadirin dan hadirat. Dalam bilik hotel ada speaker bersambung dengan Masjidil Haram. Imam Allahu Akbar dengar dalam bilik hotel. Yang ni yang dekat, hadirin dan hadirat. Dia ambil telefon, dia telefon dia punya mutawif. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya satu soalan fiqh, dia kata. Boleh tak saya solat dalam bilik hotel ikut imam di Masjidil Haram? Allah, kita kata. Tadi dia ambil package mahal supaya 5 waktu solat dekat masjid. Tengok-tengok dah sampai hotel, dia nak pergi semayang dalam bilik hotel pula. Dia dah, kita kata orang kita ni kalau hati tak melekat, hadirin dan hadirat, jarak dekat pun boleh jadi dia tak pergi juga. Ada sahaja keuzuran dan ada sahaja alasan. Sebab itu sebenarnya Nabi ikatkan kehadiran seseorang ke masjid dengan melekat hati, hadirin dan hadirat. Saya sejujurnya banyak tempat yang saya pergi kuliah, kadang-kadang saya jumpa manusia-manusia yang memang hati dia melekat dengan masjid. Macam mana saya boleh tahu? Saya ambil satu contoh, hadirin sidang jemaah. Saya hadir kadang-kadang kuliah Zuhur di pejabat-pejabat. Contohnya di bank-bank di Kuala Lumpur. Kadang-kadang saya pergi ke Maybank, kadang pergi ke Surau RHB Bank dan seumpamanya. Jadi saya tengoklah kehadiran individu-individu yang bekerja di situ. Tapi takdir Allah Ta'ala ni, malam tu pula saya kuliah di Kariah, dan rupanya jemaah yang kerja di bank tersebut adalah anak Kariah kepada masjid yang saya kuliah maghrib pula. Jadi maknanya dekat surau pejabat dia semayang Zuhur pun dia pergi, dekat rumah masjid Kariah dia pun masa semayang maghrib pun dia pergi juga. Memang orang kaki masjid, hadirin dan hadirat. Ada orang mungkin kalau dia bukan kaki masjid, dia hadir ke surau pejabat, boleh jadi sebab pejabat dia sebelah surau. Jadi balik rumah mungkin dia tak pergi dah untuk belah maghrib, letih bekerja dan seumpamanya, tapi dia pergi. Jadi ini kerana apa? Kerana hati melekat dengan masjid, hadirin sidang jemaah. Ada orang ikat dengan faktor tempat, dan ada juga orang ikat dengan faktor umur, hadirin sidang jemaah. Faktor umur ni macam mana? Begini, bila kita tanya kepada anak-anak muda kita, kenapa tak pergi masjid? Dia kata, relax brother, dia kata saya masih muda, dia kata. Jadi dia kata kenapa tak pergi masjid? Sebab dia muda lagi, lambat lagi kot, nanti dah tua-tua pergilah masjid, dia kata begitu. Dan ada orang pula bila dia muda dia tak pergi masjid, bila dia dah tua baru dia kata tak apalah, nanti dah tua baru nak pergi masjid. Dia ikat pula dengan faktor umur. Kita kata ini bukan ikatan yang tepat, kerana kalau hati melekat dengan masjid, kita muda kita pergi masjid, kita tua pun kita pergi masjid. Kerana yang melekat hati bukan usia, hadirin dan hadirat. Dan yang ketiganya, hadirin dan hadirat yang saya hormati, kadang ada orang mengikat kehadirannya ke masjid, yang ni saya minta maaf sebut, diikat kehadirannya ke masjid dengan faktor jawatan, hadirin dan hadirat. Ada jawatan AJK dia pergi, kalau tak ada, dia dah tak ada jawatan, dia tak pergi dah masjid.
Tapi kita kena tahulah bahawasanya AJK ni mana ada orang jadi jawatan kuasa masjid sampai mati atau sampai pencen. Mana ada tempoh macam tu. Dia kata Haji jadi pengurusi masjid sampai bila? Sampai umur saya 60 tahun lah. Umur dia baru 40, 20 tahun jadi. Mana ada macam tu kalau ikut pengamalan di negara kita. Kebiasaan kita ada tempoh, kita ada sesi mungkin 3 tahun hadirin dan hadirat. Jadi mungkin 20-24 hingga 20-26 sebagai contoh. Jadi kita ni kalau hati melekat dengan masjid, kita ada jawatan kita pergi, tak ada jawatan pun kita hadir juga hadirin dan hadirat. Kerana hati yang melekat bukan jawatan tu. Kita tak ada masalah kalau katakan lepas tamat sesi penggal dia meninggal dunia. Itu cerita lain lah, dia tak datang ke masjid sebab meninggal dah. Tapi yang ni kalau dia dah tamat sesi tu, dia pun dengan tak nampak batang hidung, kita pun kata ralat sedikit hadirin dan hadirat. Jadi ada jawatan ke, tak ada jawatan ke, muda ke, tua ke, kita rumah dekat ke, rumah jauh ke, dekatkan diri kita dengan masjid kerana hati melekat dengan masjid. Kemudian orang bahas pula, adakah orang lelaki sahaja yang mendapat fadilat ni? Orang perempuan tak dapat ke? Sebab dalam hadis sebut lelaki. Kita kata tidak sebegitu. Orang perempuan pun dapat juga naungan dan jagaan Allah apabila dia hadir ke masjid. Walaupun dalam hadis sebut lelaki sebab tuntutan utama hadir ke masjid adalah kepada orang lelaki. Kan Nabi SAW kata, salat afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubat. Sebaik-baik salat seseorang itu adalah di rumahnya kecuali salat fardu. Sebaik-baik salat seseorang tu adalah di rumahnya, maknanya salat sunat lah. Sebaik-baik salat sunat adalah di rumah kecuali salat fardu. Begitu. Kerana salat fardu bagi orang lelaki ni yang paling baik di mana? Di masjid. Ada ulama-ulama kita seperti Ibnu Daqiq Al-Aid dalam kitabnya Ihkamul Ahkam Syarah Umdatil Ahkam, dia bagi tahu 2 sebab kenapa salat sunat ni paling afdal di rumah. Dia kata sebab yang pertama adalah salat di rumah lebih jauh daripada riak. Salat di rumah lebih jauh daripada riak. Ini kata Ibnu Daqiq Al-Aid yang meninggal pada tahun 702 Hijrah dalam kitabnya Ihkamul Ahkam Syarah Umdatil Ahkam. Yang pertama jauh daripada riak, sebab itu salat sunat di rumah lebih afdal. Dan yang kedua, salat sunat di rumah lebih mendatangkan khusyuk berbanding salat sunat di masjid. Cuma orang kita ni kadang dia suka melawak hadirin dan hadirat. Bila kita kata afdal salat sunat di rumah, dia kata habis tu salat tahiyatul masjid macam mana ustaz? La ilaha illallah, kita kata tahiyatul masjid di masjid lah ji. Yang kita kata afdal ni macam salat hajat ke, tahajud ke, witir ke, apa semua itu tak apalah di rumah. Tetapi afdaliyah ini berbeza mengikut individu. Kenapa saya kata berbeza mengikut individu? Contoh, kalaulah seorang itu dia adalah seorang ustaz atau seorang ustazah, seorang pendakwah, tokoh ulama yang diikuti, dia ni kena banyak menzahirkan amalannya di depan orang. Bukannya disembunyikan, tak. Dia kena banyak zahirkan amalannya depan orang. Bukan dengan tujuan riak, tak. Tapi tujuan dia adalah sebagai suatu encouragement, sebagai suatu galakan kepada orang lain untuk ikut. Yang ni yang saya dapati faedah daripada bos saya dahulu, hadirin dan hadirat, iaitu Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri hafizahullah wa ra'ah. Saya pernah ingat saya hadir satu kuliah beliau di satu masjid di Selangor, hadirin, ialah bukan di kawasan kita inilah. Dia bagi tahu kepada saya, kita ni dia kata depan orang kita kena semayang banyak, dia kata gitu. Kita ni depan orang kita kena semayang banyak. Yang ni saya dapat faedah. Masa tu dalam hati saya, waktu tu umur saya dalam 23-24 hadirin dan hadirat. Masa saya mula bekerja bersama dengan beliau, dalam hati saya, kenapa pula kita depan orang kena semayang banyak? Dalam hadis Nabi kata sebaik-baik salat adalah di rumah sebab nak menjaga diri daripada riak, nak membantu menambah khusyuk. Tapi waktu tu dia sebagai mufti, takkan saya nak melanggar mufti pada waktu itu. Saya kata dalam hati saya, macam mana pula? Tapi cara saya tak tanya dia, tapi saya banyakkan pembacaan. Akhirnya saya jumpa, rupanya memang ada pandangan bahawasanya seseorang yang dijadikan sebagai tokoh dalam masyarakat, dia ni ulama, pendakwah, asatizah, seorang penceramah, dia kena menzahirkan amalan dia di hadapan orang dengan 2 sebab. Ada 2 sebab kenapa dia perlu menzahirkan amalan dia. Yang pertama untuk targhib. Targhib ni adalah galakan. Dia sebagai suatu galakan.
Tuan-tuan percaya atau tidak, kalau kita tengok satu orang ustaz dia solat, kita pun tengok, kita pun akan nak solat juga, sebab kita tengok dia buat solat. Ini kalau asal lepas sembahyang isyak je dia paling awal balik, Allah kita kata, takkan sibuk contohnya begitu. Ini kita kalau ada urusan tidak mengapa, tapi lepas isyak tak sempat zikir, dia cabut dulu, kata okey, dia cabut dulu. Ini macam orang tengok tak sempat orang nak ambil galakan daripada amalan dia, kerja buat dia dan ibadah dia. Yang kedua, kenapakah para ulama, tokoh-tokoh yang diikuti ni perlu menzahirkan amalan, adalah untuk ta'lim. Yang pertama, targhib, sebagai suatu encouragement, sebagai suatu galakan. Yang kedua, sebagai suatu ta'lim, iaitu sebagai suatu didikan dan mengajarkan ilmu. Kadang-kadang tuan-tuan perasan tak, kita tengok ustaz-ustaz solat, nak tengok tata cara dia solat macam mana. Kadang kita tengok tangan dia letak dekat mana, atas pusat ke, bawah pusat ke, dekat dada ke, macam mana. Sebab kita nak tengok tata cara solat. Kadang kita tengok dia angkat takbir tu macam mana, dia duduk tahiyat macam mana, dia angkat jari telunjuk macam mana. Kadang memang ada orang, dia akan tengok gerak-geri seorang ustaz, dia akan tengok tingkah laku ustaz ni untuk dia belajar sesuatu. Kerana di sisi dia, ustaz ni mesti ada ilmu, dan ilmu ustaz ni mesti ada sandarannya daripada hadis Nabi. Dan Nabi SAW kata, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Jadi kita tak pernah tengok Nabi salat, tapi para sahabat tengok. Para sahabat cerita kepada anak-anak murid mereka, tabi'in cerita kepada kemudian sampai kepada kita, para ulama membaca, meneliti, mengkaji, akhirnya mereka mengamalkan dalam salat mereka. Lalu kita boleh belajar sesuatu kalau kita tengok. Tapi kalau ustaz ni solat di rumah je, macam mana orang nak tengok? Kalau dia asal solat sunat je di rumah, macam mana kita nak belajar sesuatu daripada solat dia? Jadi ini kelebihan dan faedah kenapa kita perlu menzahirkan. Asasnya kita sembunyikan amalan kita, hadirin sidang jemaah. Cuma sebaik-baik solat bagi orang lelaki adalah di masjid, iaitu solat fardu. Adapun solat sunat afdalnya di rumah, Adapun untuk orang perempuan, di sini ada sebuah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda mengatakan, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan kamu melarang hamba-hamba perempuan Allah daripada menghadiri rumah-rumah Allah. Jangan melarang. Maknanya tidak ada larangan untuk orang perempuan hadir ke masjid. Saya rasa mungkin tuan-tuan ada sebahagian dengar pandangan yang agak, bagi saya mungkin kita boleh berbeza sedikit, iaitu dia kata orang perempuan ni tak payah datang masjid. Dia kata sebab kalau orang perempuan datang masjid menjadi fitnah kepada mereka. Kita kata begitu. Kalau ada orang kata begitulah, kita kata subhanallah, dalam dunia kita pada hari ini, dalam realitinya, orang perempuan ni di pejabat ramai tak? Di pejabat ramai, di sekolah ramai, di universiti ramai, dalam mall lagi ramai, dari jalan macam-macam hadirin dan hadirat. Jadi kalaulah di pelbagai tempat sudah ramai orang perempuan, tiba-tiba kita kata masjid orang perempuan tak boleh hadir sebab atas alasan timbul fitnah, kita kata ini tidak tepatlah pandangan tersebut. Sedangkan hadis tidak ada melarang, boleh untuk orang perempuan hadir ke masjid. La tamna'u ima Allah. Ima ni adalah kata plural, kata jamak daripada perkataan amah. Amah ni makna dia hamba perempuan. Abdun adalah hamba lelaki, betul tak? Abdun, Abdullah, hamba lelaki. Kalau amah adalah hamba perempuan, jamaknya ima. Ima Allah. La tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan halang, jangan larang orang perempuan untuk hadir ke masjid. Tuan-tuan biasa dengar ada sebuah hadis yang Nabi meringkaskan solat berjamaah, dan para sahabat tertanya, wahai Rasulullah, kenapa awak ringkaskan solat? Nabi kata, kerana aku mendengar bunyi ada bayi menangis di saf belakang, aku takut mak je terganggu dan terkesan. Maknanya pada zaman tu ada tak orang perempuan semayang berjemaah dengan Nabi? Ada. Itu dalil dia. Jadi tidak ada halangan untuk orang perempuan hadir ke masjid, sama dengan kita hadirin dan hadirat. Jadi perbahasan tajuk kita pada pagi ini adalah hukum hakam kehadiran kita ke masjid. Jadi saya nak mulakan dengan, bila kita nak hadir ke masjid ini, dalam perjalanan tu kita ada satu doa yang diajar oleh para ulama kita, iaitu doa hadir ke masjid. Doa hadir ke masjid. Yang ni yang pertama, tuntutan kita ini bagi yang kita mendengar ni, pertama sekali kena hafal. Dan yang kedua, dah hafal, amal lah. Kita hafal dah amal, hadirin dan hadirat. Doa ni disebut riwayatnya oleh Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar. Kalau tuan-tuan biasa baca kitab Al-Azkar,
oleh Imam Nawawi, kita akan jumpa doa tersebut, iaitu Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaik wa bihaqqi mamshaya haza fa inni lam akhruj asharan wala batara wala riya'an wala sum'ah kharajtu ittiqa'a sakhatik wa ibtigha'a mardatik as'aluka an tunqidhani minan nar wa an taghfira li khati'ati fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak terlalu panjang. Jadi kita boleh hafal. Bagi yang mungkin nak hafal, dia boleh dengar dalam siaran kuliah kita yang ada di Facebook masjid sediakan. Kita boleh tengok balik pada saat minit ini. Tuan-tuan boleh ulang-ulang, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaik. Ini adalah doa menuju ke masjid. Diletakkan dalam kitab Al-Azkar oleh Imam Nawawi, doa menuju ke masjid. Terjemahannya, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan hak orang yang meminta kepadamu dan dengan hak orang yang berjalan kaki menuju ke masjid. Fa inni lam akhruj asharan wala batara. Sesungguhnya aku ini tidak keluar menuju ke masjid dalam keadaan sombong, dalam keadaan bongkak, wala riya, dalam keadaan riya, wala sum'ah, dalam keadaan sum'ah. Dia kata aku tidak keluar dengan tujuan tersebut, tetapi satu je tujuan aku keluar adalah kharajtu tiqa'a sakhati. Aku keluar untuk aku menyelamatkan diri aku daripada murkamu, wa batigha'a mardatik, untuk mencapai redha daripadamu, dan as'aluka, aku minta kepadamu ya Allah, antun qizani minan nar, kau lepaskanlah aku daripada api neraka, wa antaghfirali, kau ampunkanlah aku, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, kerana tidak ada yang dapat mengampunkan dosa melainkan kamu wahai Allah. Jadi kita doa dengan doa tersebut untuk kita hadir ke masjid. Ada riwayatnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Azkar, ataupun nama penuh kitab Al-Azkar adalah Hilyatul Abrar wa Syi'arul Akhyar fi talkhisid da'awati wal azkar al-mustahabbah fil laili wan nahar. Itu nama penuh kitab Al-Azkar oleh Al-Imam An-Nawawi. Hadirin dan hadirat, jadi bila kita dah baca doa tersebut dan kita telah menuju ke masjid, akhirnya sampailah kita ke masjid. Jadi bila sampai ke masjid, apa hukum hakam yang terkait? Hadirin dan hadirat, yang pertama iaitu baca doa masuk masjid. Baca doa masuk masjid. Benda ini adalah nampak mudah dan simple, tapi kadang orang tak buat. Hadirin dan hadirat, dia hari-hari masuk masjid, tapi dia tak dapat fadilat baca doa masuk masjid. Patut dia kena baca. Sunat hukum dia untuk kita membaca doa masuk masjid. Doa masuk masjid ni, alhamdulillah, sebahagian masjid kita dia dah letak dah di depan pintu masuk masjid. Doa keluar ada, ni masjid kita ni pun ada. Doa masuk ada, doa keluar ada. Yang ni membantu orang kita ni untuk mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi doanya adalah Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Dalam sebahagian riwayat Allahumma ghfirli dhunubi waftahli abwaab rahmatik. Kalau Allahumma ftahli abwaab rahmatik, terjemahannya, ya Allah, kau bukakanlah pintu-pintu rahmatmu untuk aku. Ya Allah, kau bukakanlah pintu-pintu rahmatmu untuk aku. Kalau Allahumma ghfirli dhunubi waftahli abwaab rahmatik, terjemahannya, ya Allah, ampunkan dosa-dosaku dan kau bukakan untuk aku pintu rahmatmu. Begitu. Cuma saya nak sebut satu faedah, hadirin dan hadirat yang saya hormati. Kita dalam bab doa ni, kita kena tahu doa ni dia ada seni mustajab, seni mencapai mustajab, iaitu nak doa, mulakan doa dengan puji Allah dulu dan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu. Satu hari, kata Fadalah bin Ubaid, sahabat Nabi SAW, Nabi tengok ada seorang lelaki ni, dia berdoa, dan dalam doanya itu dia tidak mulakan doa dengan puji Allah, tak mulakan doa dengan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Kemudian Nabi kata, ajilah haza, si fulan ni dia gopoh gapah. Nabi kata, ajilah haza, si fulan ni dia gopoh gapah. Kemudian Nabi panggil dia. Lepas dia selesai doa, Nabi panggil. Nabi kata, idza shalla ahadukum falyabda bitahmidi rabbih was-sana'i alaihi, thumma liyusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma liyad'u ba'du bima syaa. Apabila salah seorang kamu berdoa, hendaklah dia memulakan doanya dengan memuji Allah. Kemudian hendaklah dia berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian setelah itu barulah dia minta apa sahaja yang dia kehendaki. Jadi kalau kita nak sebut Allahumma ftahli abwaab rahmatik itu tadi, mulakan dengan bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Begitu cara dia, hadirin dan hadirat. Ingat tuan-tuan, kena ingat, nak masuk masjid nanti, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Itu dia punya cara yang paling tepat, yang paling utama, yang paling afdal, hadirin dan hadirat. Kerana Allahumma ftahli abwaab rahmatik ini doa, tapi adab dalam berdoa adalah memulakan doa dengan puji Allah dan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian antara hukum hakam berikutnya setelah kita membaca doa tersebut adalah dengan kita melangkah masuk ke dalam masjid dengan kaki kanan. Melangkah masuk ke dalam masjid dengan kaki kanan. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun. Nabi kita ini suka mendahulukan anggota yang kanan. Jadi nak masuk masjid ke, Nabi nak sikat rambut ke, Nabi nak buat urusan tertentu ke, Nabi akan mendahulukan dengan anggota kanan, hadirin dan hadirat. Jadi langkah masuk ke dalam masjid dengan kaki kanan. Kemudian apabila kita telah memasuki masjid, apa yang anjuran kepada kita? Yang ni hukum hakam yang berkait bila kita dah masuk. Tadi dalam perjalanan ada doa nak pergi ke masjid. Dah sampai depan masjid, masuk doa masuk masjid pula. Kita baca doa masuk masjid. Dan kita langkah masuk ke dalam masjid dengan kaki kanan. Dah masuk ke dalam masjid, jangan terus duduk, hadirin dan hadirat. Jangan terus duduk. Dan jangan ni tuan-tuan letak dalam kurungan, makruh kalau terus duduk. Makruh kalau terus duduk jika kita tanpa keuzuran, tanpa sebarang keperluan. Kalau dia datang masjid tengah sampai-sampai dia mengah terus, itu tak apalah, dia ada letih sungguh. Dia mungkin jalan jauh maknya. Jadi masuk masjid dia letih, dia terus duduk. Tapi kalau kita ni tanpa uzur, makruh kita duduk sehinggalah kita selesai solat 2 rakaat. Sehinggalah kita selesai solat 2 rakaat. Jadi tuan-tuan kena ingat dan kena jelas dan kena faham satu benda penting. Masuk masjid ni kita kena solat 2 rakaat. Kena solat 2 rakaat. Apa sahaja solat 2 rakaat pun tak apa. Yang penting masuk masjid solat 2 rakaat. Saya ambil contoh. Kalau ada orang dia masuk ke dalam masjid, dia baru lepas ambil wuduk. Jadi dia masuk dalam masjid, dia buat solat sunat wuduk. Dalam keadaan dia baru datang masjid, dia baru ambil wuduk, dia masuk dalam masjid, dia solat sunat wuduk. Jadi sebenarnya solat sunat wuduk ni telah mencukupi. Solat sunat wuduk ni telah mencukupi. Maknanya apa? Maknanya kalau dia dah selesai solat sunat wuduk 2 rakaat, tak perlulah dia bangun 2 rakaat lagi. Dia kata ini solat tahiyatul masjid pula. Dia kata tak perlu dah, sebab solat wuduk tu telah mencukupi sebenarnya. Solat wuduk sahaja telah memadai, telah mencukupi. Itu yang pertama. Yang kedua, situasi yang kedua ni pula, ada orang dia datang selepas azan berkumandang. Jadi bila dia masuk sahaja ke dalam masjid, dia tidak terus duduk sebab dia jawab azan dahulu, kemudian dia baca doa selepas azan, kemudian dia buat solat qabliyah bagi solat fardu. Contoh, dia datang selepas azan zuhur. Elok je dia datang, azan zuhur berkumandang, dia masuk dalam masjid, dia buat qabliyah zuhur. Jadi kalau dia buat qabliyah zuhur 2 rakaat, itu pun telah mencukupi dan memadai. Tak perlu pula dia nak bangun pula lepas tu orang tanya, "Ji, buat apa lagi?" "Oh, tahiyatul masjid belum buat lagi." Apa yang belum buat? Yang tu tadi dah tahiyatul masjid lah tu. Qabliyah zuhur tadi, dia telah mengangkat tahiyatul masjid. Hadirin sidang jemaah. Kerana anjuran kita, tuntutan kita adalah masuk masjid solat 2 rakaat, tak kira solat apa pun. Solat wuduk ke, solat tahiyatul masjid, solat qabliyah zuhur ke,
Dan situasi yang ketiga adalah ada sebahagian orang kita ini, dia masuk ke dalam masjid ketika iqamat telah berkumandang. Maknanya orang dah qamat dah, Bilal tu tengah qamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi dia masuk dalam masjid, dia terus masuk ke dalam saf. Dia masuk ke dalam saf, dia solat fardu zuhur 4 rakaat. Jadi lepas tu perlu ke dia bangun lagi lepas jap tahiyatul masjid belum buat lagi? Tak ada. Solat zuhur 4 rakaat tu telah mencukupi ke atas tahiyatul masjid sebenarnya. Kerana tuan-tuan kena ingat bahawasanya anjurannya adalah masuk masjid solat 2 rakaat. Tak kiralah solat wuduk ke, qabliyah ke, solat fardu ke, asalkan 2 rakaat itu telah mencukupi, telah memadai. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Apabila salah seorang kamu masuk ke dalam masjid, janganlah dia duduk sehingga dia selesai solat 2 rakaat, kata Nabi. Apabila salah seorang kamu masuk dalam masjid, jangan dia duduk sehingga dia selesai solat 2 rakaat. Satu hari Nabi SAW sedang duduk dalam masjid. Ada satu orang sahabat Nabi, namanya Abu Zar Al-Ghifari. Tuan-tuan mungkin biasa dengar nama Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dia datang ke dalam masjid, dia masuk masjid, dia tengok Nabi sedang duduk bersama dengan para sahabat. Dia pun masuk terus, dia duduk sebelah Nabi SAW. Kemudian Nabi tengok Abu Zar, Nabi tegur. Nabi kata, "Ya Abu Zar." Nabi kata, "Wahai Abu Zar, inna lil masjidi tahiyyah." Masjid kita ni ada tahiyat dia. Wa tahiyyatuhu raka'atan. Tahiyat masjid ni adalah solat 2 rakaat. Kum farka'huma. Bangun dan dirikan solat 2 rakaat. Lalu Abu Zar pun dia mendirikan. Menunjukkan tahiyatul masjid ini hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunat muakkad, hadirin dan hadirat. Tetapi kalau kita masuk masjid, ada tak ibadat yang tidak mengangkat tahiyatul masjid? Kita kata ada. Contohnya solat yang tidak ada 2 rakaat. Yang ni tak mengangkat. Contohnya macam mana? Kita masuk dalam masjid, kita tengok ada jenazah dalam masjid. Jadi kita pun dah ambil wuduk siap, menghadap kiblat, kita berdiri depan jenazah, kita buat solat jenazah. Jadi solat jenazah tak mengangkat tahiyatul masjid. Maknanya lepas solat jenazah kena solat tahiyatul masjid 2 rakaat, hadirin dah, barulah dikira mengangkat tahiyatul masjid. Kenapa solat jenazah tak mengangkat? Sebab kadang-kadang orang kita ni dia tersilap juga. Kadang-kadang dia jarang solat jenazah. Kadang dia tersilap. Saya banyak tempat saya tanya jemaah masjid, solat jenazah ni ada berapa rakaat? Mereka kata 4 rakaat. Hadirin dah hadirat, saya kata mana pula ada 4 rakaat? 4 takbir bukannya 4 rakaat. Solat jenazah tak ada rakaat pun, hadirin dah hadirat. Jadi dia hanya ada 4 takbir sahaja. Jadi disebabkan itu kita kata solat jenazah tidak mengangkat tahiyatul masjid. Sama juga kalau dia masuk masjid, dia buat solat witir 1 rakaat, yang ni pun tak mengangkat tahiyatul masjid. Kerana sekurang-kurangnya 2 rakaat. Dalam mazhab Syafi'i, yang paling sahih adalah 2 rakaat tahiyatul masjid. Jadi kalau dia masuk masjid, dia buat sujud sejadah ataupun sujud tilawah, yang ni pun tak angkat tahiyatul masjid. Kalau dia buat sujud syukur, yang ni pun tak mengangkat tahiyatul masjid. Jadi tahiyatul masjid adalah solat 2 rakaat, hadirin dan hadirat. Dan kemudiannya setelah kita selesai tahiyatul masjid, antara perkara paling utama yang kita buat apabila kita berada dalam masjid adalah kita kena berniat i'tikaf, hadirin dan hadirat. Yang ni kadang orang kita terlepas pandang. Niat i'tikaf. I'tikaf ni duduknya kita dalam masjid, duduknya kita dalam masjid. Kita tahu bahawasanya niat, perbahasan niat. Niat ni kata para ulama kita ada 2 fungsi, ada 2 fungsi niat. Fungsi niat yang pertama adalah untuk membezakan antara ibadat dengan adat, membezakan antara ibadat dengan adat. Saya katakan ada satu orang lelaki dia mandi contohnya. Tapi dia mandi memang tiap-tiap hari dia mandi, sehari 2 kali mandi sebagai contoh. Itu namanya mandi adat, itu namanya mandi adat. Tapi yang B ni pula, dia mandi pada hari Jumaat dengan niat mandi sunat Jumaat. Maka mandi yang kedua ni dapat pahala, kerana mandi yang kedua ni dikira ibadat, adapun mandi yang pertama dikira adat sahaja. Begitu juga dengan duduk dalam masjid. Duduk dalam masjid ni asalnya benda adat, asalnya benda adat. Macam mana nak jadikan dia ibadat? Kena bezakan ibadat dengan adat dengan niat. Kena ada niat, hadirin dah ada. Kalau tak ada niat, yang tu dikira adat saja. Dan adat ni tak dapat pahala. Dia tak dapat pahala apa? Ibadat baru dapat pahala.
Macam contoh, ada orang dia masuk masjid kita ini, orang katanya, kenapa datang masjid saja nak santai-santai, dia kata, nak rehat-rehat. Bahasa orang kita nak healing-healing, dia kata. Sekarang saja nak healing, dia kata. Ataupun kebetulan dia kata phone saya bateri habis, nak tumpang cas handphone. Itu masjid je tumpang cas handphone, tumpang cas laptop, kadang-kadang begitu. Yang ni dia duduk adat sahajalah. Tapi kalau dia duduk dengan dia niat i'tikaf, dan niat tempatnya dalam hati. Dalam mazhab kita ni disunatkan untuk melafazkan niat nawaitul i'tikafa fi hazal masjidi sunnatan lillahi ta'ala, sahaja aku beriktikaf di dalam masjid ini sunat kerana Allah Ta'ala. Cuma mazhab Syafi'i ini dia ada sedikit keringanan dalam bab i'tikaf. Contoh, kalau tuan-tuan hadir sekarang ini, tuan-tuan niat i'tikaf, duduk daripada pukul 8.30 sampai 9.30, kita dah dapat pahala i'tikaf. Kita dah dapat pahala i'tikaf. Tetapi di sisi mazhab lain, mereka kata tak begitu. Mereka kata sekurang-kurang i'tikaf ni kena duduk dalam masjid sehari semalam. Sehari semalam. Betul. Sehari dalam mazhab lain. Dalam mazhab Syafi'i tak. Dalam mazhab Syafi'i, kalau kita duduk dalam masjid dan tempoh duduk tu lebih daripada kadar tamak-ninah dalam solat, kita duduk tu tempohnya melebihi tamak-ninah dalam solat. Soalan yang kedua, tamak-ninah dalam solat tu berapa lama? Jadi kita kena jelas, ni perbahasan fiqh. Tamak-ninah dalam solat ni adalah kadar sekali sebutan subhanallah. Maknanya kalau kita rukuk kan wajib tamak-ninah. Maknanya kadar kita membaca subhanallah. Dalam solat ni ada 4 tempat yang wajib tamak-ninah: rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud. Yang ni wajib tamak-ninah. Dan tamak-ninah ni adalah kadar sebutan subhanallah sekali. Begitu. Jadi kita, apabila kita tamak-ninah ni, maknanya kita duduk dalam masjid macam sekarang ni dah lebih daripada kadar sebutan subhanallah ni. Kalau kira subhanallah 1000 kali dah agaknya, sejam duduk dalam masjid. Tetapi kita kata yang ni pun telah mencukupi. Dalam mazhab kita dianggap sebagai beriktikaf, hadirin sidang jemaah. Dan saya nak buat sedikit kesimpulan sebelum kita tutup, hadirin dan hadirat. I'tikaf ini, apakah dia punya hikmah dan apakah dia punya kepentingan i'tikaf? Satu, sebenarnya kata para ulama, i'tikaf ni adalah dalam erti kata mengurung ataupun mengekang diri kita ini daripada perkataan al-habsu. Al-habsu ni maknanya kurung, hadirin dah hadirat. Kita ni apa tujuan kita kurung sesuatu, atau kita kurung kita katalah seekor haiwan kita kurung. Macam kita bela kambing sebagai contoh, kita kurung letak dalam kandang. Kita bela ayam, kita kurung letak dalam reban sebagai contoh. Jadi kenapa kita kurung haiwan-haiwan ni? Satu, sebab kita nak jaga keselamatan mereka juga. Kambing ni kalau tak dikurung, tak dijaga dalam kandang, boleh jadi dia pergi tak ke mana-mana, sedar-sedar sekor dah mati kena langgar lori sebagai contoh. Sekor lagi pula mati masuk dalam parit. Sekor lagi pula dicuri dak orang. Allah, kesian kita. Kita menjaga kambing, membela kambing, tapi kambing kita semuanya tak. Kawan ni satu kena langgar lori, satu lagi masuk dalam parit, satu lagi ni curi dak orang. Jadi akhirnya kita jadi rugilah. Jadi cara kita buat apa? Kita buat kandang. Maknanya tujuan kandang ini adalah untuk menjaga haiwan, satu, daripada bahaya kepada diri dia lah, dan untuk mengelakkan mereka ini daripada menjadi liar. Maka kita nak jinakkan dia, kita kurung dia, hadirin dah hadirat. Kita jaga dia dan kita kawal dia. Jadi kalau i'tikaf adalah mengurung, apa yang kita nak kurung? Dia kita kata kena tahu dalam diri kita ni ada satu benda yang mana dia ni sifat dia sangat liar, hadirin dah hadirat. Sangat liar. Jadi kalau kita tak jaga dia, kalau kita tak kurung dia, kalau kita tak kawal dia, benda ni akan menyebabkan diri kita hanyut, iaitu hati kita, hadirin dah hadirat. Sebab itu kata para ulama, ma summiyal qalbu qalban illa litaqallubih, tidak dinamakan hati itu sebagai qalbu. Qalbu ke hati? Illa litaqallubih, melainkan kerana sifatnya yang taqallub, berbolak-balik, hadirin dan hadirat. Sebab itu kata Sayyidah ibunda kita Aisyah, Nabi SAW doa yang paling banyak Nabi baca, Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ini doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi SAW. Ya Allah, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik, kau tetapkanlah jantung hatiku ini di atas agamamu.
Kerana hati kita ni berbolak-balik. Tuan-tuan percaya atau tidak, tuan-tuan jumpa orang buat bisnes, kita pun nak jadi businessman juga. Tapi tuan-tuan duduk dalam majlis ulama', kita pun nak jadi ahli ilmu juga. Duduk dengan orang soleh, kita nak jadi orang soleh. Duduk dengan pencuri, kita pun nak cuba mencuri juga. Hadirin dan hadirat, na'udzubillah min dzalik. Sebab hati berbolak-balik. Jadi bila hati ni berbolak-balik, kita ada satu benda yang kita kena kekang dia. Jadi kata para ulama', kita nak penjarakan hati kita ni, tempat terbaiknya adalah dalam masjid, supaya hati kita ni melekat dengan masjid, menerusi ibadah i'tikaf, menerusi ibadah i'tikaf. Jadi bila kita duduk beriktikaf dalam masjid ini, maka kita ini pun orang kata melekat hati kita dengan masjid, sebagaimana hadis yang saya bacakan pada awal tadi, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la zilla illa zilluh. Cuma dari sudut perbahasan fiqh, hadirin dan hadirat yang saya hormati, kadang orang kita tertanya boleh ke tidak i'tikaf tahiyatul masjid dalam surau, dia kata begitu. Ini kan bangkit persoalan-persoalan dalam surau diri Jumaat sebagai contoh, hadirin dan hadirat. Dia kata boleh ke ustaz, ni surau, takkan saya nak tahiyatul surau pula. Kita kata janganlah faham macam tu. Kita kata begini, hadirin dan hadirat, istilah terminologi surau ini dia bukan perkataan bahasa Arab. Lepas tu kalau tuan-tuan pergi Mekah ataupun pergi negara Arab, tuan-tuan tanya surau mana? Orang tergelak kita, apa benda pula surau ni? Kata mana aku tahu surau. Dia orang Arab dia tak faham surau tu apa. Hadirin dan hadirat. Jadi dalam kitab-kitab fiqh kita kena jelas bahawasanya penamaan tempat solat ni ada 3. Penamaan tempat solat ni ada 3. Yang pertama sekali disebut sebagai al-masjid al-jami', iaitu masjid jami'. Masjid jami'. Sifat masjid jami' ni adalah masjid yang di dalamnya didirikan satu solat Jumaat. Solat Jumaat ada. Dan didirikan padanya solat 5 waktu sehari semalam. Yang tu masjid jami'. Hadirin dan hadirat. Hatta kalau masjid kita ini tak dinamakan masjid jami' pun, masjid jami' bandar Sultan Isamuddin, kalau masjid kita tak dinamakan masjid jami', tapi sifat dia masjid jami', kerana solat Jumaat ada tak? Solat Jumaat ada. Solat 5 waktu ada tak? Ada. Jadi ini masjid jami'. Jadi memang boleh tahiyatul masjid, memang boleh niat i'tikaf. Hadirin dah, tidak ada isu. Yang kedua adalah disebut sebagai masjid sahaja. Jami' tak ada, masjid sahaja. Apa yang membeza masjid jami' dengan masjid? Kalau masjid jami' ada solat Jumaat, masjid tidak ada solat Jumaat. Dia hanya ada, orang kata, solat 5 waktu sahaja. Jadi istilah masjid ni kalau dengan sifat ada solat 5 waktu, tidak ada solat Jumaat, sama tak dengan surau? Samalah. Maknanya sama dengan surau. Jadi sebab itu dibolehkan untuk seseorang solat tahiyatul masjid di surau. Kerana sifat dia dalam kitab-kitab fiqh, masjid ni adalah solat 5 waktu buat. Surau buat tak solat 5 waktu? Buat. Tapi surau ni tak ada Jumaat. Jadi itulah sifat masjid dalam kitab-kitab fiqh. Jadi bolehlah untuk kita buat solat tahiyatul masjid. Dan inilah yang difatwakan dan diwartakan oleh Mufti Wilayah Persekutuan masa Dr. Zul jadi mufti. Inilah wartanya. Maknanya boleh untuk kita solat tahiyatul masjid di surau diri Jumaat. Itu kalau tuan-tuan tengok wilayah persekutuan dikeluarkan. Ini pada zaman tak silap saya 2015-2016 dahulu, hadirin dan hadirat, dibincang dalam mesyuarat Jawatan Kuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan, dipengusikan oleh Dr. Zul sebagai mufti wilayah yang ke-7 pada waktu itu, hadirin dan hadirat. Jadi ini yang disebut kerana kita buat kajian tentang isu ini dan kita dapati ada masjid jami', ada masjid. Masjid ni sifat dia solat 5 waktu ada, solat Jumaat tak ada. Masjid jami' dua-dua ada. Dan satu lagi yang ketiga, dalam kitab-kitab fiqh, tempat solat disebut sebagai musalla, sebagai musalla. Cuma pada zaman Nabi SAW, istilah musalla ini merujuk kepada tanah lapang, iaitu merujuk kepada tanah lapang. Dan Nabi biasa solat di musalla ni seperti Nabi solat istisqa, solat minta hujan. Maknanya nak doa kepada Allah Ta'ala musim kemarau, nak minta hujan, Nabi solat di tanah lapang, panggil orang. Dan satu lagi, solat yang dilakukan di tanah lapang yang disifat sebagai musalla. Tetapi tuan-tuan kena jelas, kenapa dinamakan musalla? Kerana itu bukan masjid. Itu tanah lapang. Tapi pada kita pada hari ini, apa je yang bukan masjid adalah musalla. Macam surau pejabat kita, musalla tu, sebab dia bukan masjid. Macam kita surau RNR, musalla lah tu, dia bukan masjid. Jadi itulah dia maknanya. Cuma pada zaman Nabi, selain daripada masjid, dinamakan sebagai musalla, tempat salat. Yang ni kita secara zahirnya kita kata tak dibolehkan. Secara zahirnya kita kata sebab dia bukan mengambil pakai hukum
hukum masjid. Dia cuma sekali-sekala orang buat sembahyang istisqa di situ, sekali-sekala orang buat solat solat hari raya di situ, hari raya di situ, hadirin dan hadirat. Jadi itu sedikit tentang. Jadi kesimpulan, kalau saya secara peribadi untuk niat i'tikaf dalam surau boleh, untuk kita solat tahiyatul masjid dalam surau pun boleh, walaupun dia bukan, orang kata yang penting mencukupi syarat masjid yang kita katakan sebentar tadi, hadirin dan hadirat. Dan yang terakhir, selain daripada tahiyatul masjid dan i'tikaf, kita duduk dalam masjid ni, kita adalah adab-adab dan akhlak-akhlak kita duduk dalam masjid, hadirin dan hadirat. Maknanya sebagai contoh, Nabi kata masjid ni tak dibina untuk tujuan-tujuan selain daripada ibadat. Contohnya apa? Contohnya ada orang kita ni sebahagian dia berjual beli dalam masjid, begitu. Dia berjual beli dalam masjid. Kalau dia melakukan jual beli transaksi itu dalam masjid, yang ni dilarang. Kerana Nabi SAW kata, kalau kamu tengok orang yang melakukan jual beli dalam masjid, maka hendaklah kamu kata kepada dia, la arbahallahu tijaratak, semoga Allah tidak menguntungkan perniagaan kamu. Kadang-kadang orang kita, saya faham, dia kata, ustaz, kami tahu hadis tu, kami dengar hadis tu, tapi yang meniaga dalam masjid ni penceramah. Dia kata, Allah, kita pula jadi susah pula. Dia kata yang meniaga tu penceramah. Tapi kita kena faham ginilah, kalau dia buat urusan jual beli tu di luar kawasan masjid, di tempat parking kereta, itu tak apa, hadirin dan hadirat, ataupun di luar, di tepi-tepi koridor. Tapi transaksi dalam masjid ni tidak dilakukanlah, kerana Nabi SAW sebut dalam hadis, Nabi kata, annal masjida lam tubna lihada, masjid tak dibina untuk tujuan-tujuan ini. Maknanya masjid bukan dibina untuk meniaga dalam masjid, untuk buat bising dalam masjid. Ini bukan pasar, hadirin dan hadirat. Itu asasnya. Jadi selain daripada itu, macam duduk dalam masjid, kita beribadah dengan pelbagai ibadah, hadir menuntut ilmu, bersedekah, baca Quran, berzikir kepada Allah. Maka ini anjuran-anjuran dan hukum hakam kita di dalam masjid. Kemudian kita selesai, kita keluar daripada masjid. Nak keluar pun ambil pakai hukum yang sama. Ada doa keluar daripada masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Tapi adabnya sama. Kita baca puji Allah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Dan kita melangkah keluar daripada masjid dengan kaki kiri, hadirin dan hadirat. Dengan kaki apa? Kiri. Masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Dan sebagai penutup, apabila kita keluar masjid, kalau boleh, kita adalah tanam hasrat, keazaman, tekad dalam hati kita ini untuk jangan jadikan itu kali terakhir kita datang masjid. Maknanya bila kita keluar daripada masjid, kita kalau boleh doa, ya Allah, kau sampaikan aku lagi ke masjid. Walaupun mungkin kita anggap benda tu biasa, tapi kita akan mendapat pahala dengan apa yang kita hasratkan, dan Allah akan bantu kita dengan apa yang kita hajatkan, hadirin dan hadirat. Cuba tuan-tuan bayangkan, kalau kita ni selepas keluar ni kita kata, ya Allah, kau hadirkanlah aku ke masjid untuk solat 5 waktu. Maknanya selepas ni jangan kau jadikan langkah aku ni langkah yang terakhir. Sebab kita nak biar kita ni digelar sebagai ahli masjid. Maknanya supaya Allah golongkan kita dalam kalangan ahli masjid yang banyak fadilatnya, sebagaimana yang kita telah sebutkan sebentar tadi. Dia dapat naungan Allah pada hari kiamat kelak, hari yang tak ada siapa yang boleh lindungi kita kecuali Allah, iaitu orang yang hatinya melekat dengan masjid, hadirin dan hadirat. Jadi selesai perbahasan kita pada pagi ini. Memadai sekadar itu, hadirin dan hadirat. Walaupun kita bermula sedikit lewat sebentar tadi, tetapi alhamdulillah saya rasa mencukupi perbahasan kita pada pagi ini. Jadi sekali lagi saya minta maaf jika ada salah dan silap, terkasar bahasa dalam penyampaian dan perkongsian, hadirin dan hadirat. Jazakumullahu khairan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma
وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.